Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bincang kuliah yang ke-37, iaitu firma di pasaran persaingan bermonopoli. Ini yang tajuk baru dari dalam pasaran firma ni yang dulu kita sebut bentuk yang pertama ialah persaingan sempurna. Kedua, monopoli. Yang ketiga ni bermonopoli. Apa maksudnya? Okey. Saya sebutkan dia ciri dia dulu. Ciri firma persaingan di pasaran bermonopoli. Apa dia ciri yang utama? Ciri yang utama ialah bilangan firma dalam pasaran ini adalah banyak. Dulu saya sebut dalam pasaran saingan sempurna, bilangannya terlalu banyak. Bilangan terlalu banyak. Kerana firma monopoli di pasaran monopoli satu je. Tapi dalam pasaran bermonopoli, bilangannya banyak. Kalau kita ambil scale lah, dua ekstrim ini, okey, monopoli di sini. Dari segi bilangan, bilangan satu je. Pasaran persaingan persaingan sempurna, dia skala dia terlalu banyak bilangannya. Ini segi bilangannya, bilangan satu. Ini bilangan terlalu banyak. Ini dua ekstrim. Okey. Saya ambil contoh di Malaysia, bilangan firma satu ni monopoli TNB, Tenaga Nasional, Syarikat Tenaga Nasional, satu je. Dia yang mengeluarkan tenaga elektrik, yang menawarkan tenaga elektrik di rumah-rumah, di kilang-kilang dan semualah. Yang ekstrim yang banyak sekali dan persaingan sempurna, bilangan terlalu banyak. Contoh yang saya bagi ialah apa dia? Dalam pasar Ramadan, orang jual kuih. Setiap gerai itu dianggap satu firma tu. Saiznya kecil-kecil tapi banyak sekali. Persaingan bermonopoli ia di antara dua ini.
bermonopoli di antara dua ini. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Tapi tak sebanyak di persaingan sempurna. Dia lebih daripada 1. Apa contoh yang di Malaysia? Saya ambil contoh yang di Malaysia yang paling jelas sekali sekarang ini ialah persaingan bermonopoli ini ialah syarikat komunikasi. Kita ada Celcom, kita ada Digi, kita ada Maxis, dan ada 2-3 lagi yang ada dalam pasaran tapi saiznya tidak berapa besar. Dia tak banyak. Tapi bukan 1. Dia lebih daripada 1. Jadi di antara ini. Faham tak? Jadi bilangan firmanya dalam pasaran ini adalah banyak, tapi tidak sebanyak dalam pasaran sempurna. Faham Okey. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, barangan keluaran firma adalah merupakan barang pengganti di antara satu sama lain. Ini di Kuwait lah. Macam kita tengok Celcom lah, Celcom dengan Digi dan Maxis kan. Apa orang buat? Dia ada yang pakai Maxis, ada yang makan Digi, ada yang makan Celcom, dan kemudian dia boleh tukar. Ada orang suka pakai Celcom, dia pakai Digi mula-mula, dia tak seronok dengan Digi, dia boleh tukar Celcom. Jadi orang yang pakai Digi tu dia tukar kepada Celcom. Orang Celcom pula dia tak seronok, dia tukar kepada Maxis. Dia bertukar di antara satu sama lain tu. Jadi tiap barang itu dia boleh merupakan barang pengganti di antara satu sama lain. Ya, dalam industri tersebut lah, dalam industri komunikasi. 3, terdapat kebebasan keluar masuk ke dalam industri. Kalau ikut sejarah, saya ingatlah dalam industri telekomunikasi ni, yang pertama sekali dulu apa dia? Atur. Telefonnya besar. Dia ada cakap bateri. Dalam kau nak bawa jalan tu, dia kena pikul bateri ni. Coverage dia tak meluas. Jadi masa tu, saya ingat lagi masa saya muda-muda dulu, saya tengok orang yang ada atur tu, dia punya bergaya betul. Pasal dia di antara beberapa orang yang ada telefon mudah alih ni. Dia pikulnya bateri tu.
Dia masuk bank, dia pikulnya. Jadi kalau telefon dia bunyi, satu karakter yang seronok kita perhatikan ialah apa dia? Dia kalau bercakap dekat dengan kawan dia tu, suaranya besar, suaranya kuat. Satu bank dengar. Saya perhatikan dia, harus satu bank dengar. Oh, dia cakap ugat, oh, dia punya action. Kalau duduk kat restoran, satu restoran dengar dia bercakap. Tu, atur. 010 dulu. Jadi masa tu, dia jadi monopoli lah. Tapi oleh sebab dia monopoli dan dia dapat untung lebih normal, masa tu, syarikatnya tak banyak, ada satu je dulu. Saya ingat Celcom saja lah. Kemudian kita dapat ada revolusi yang baru. Telefon mudah alih ni kecil. Tak payah bawa bateri, pikul. Masuk poket aja. Jadi lepas tu persaingan masuk. Saya ingat lagi syarikat yang kedua, kalau tidak salah saya lah, ialah Maxis. Maxis masuk. Jadi masa tu Celcom ada, Maxis ada. Jadi masa tu charges, harga servis tu sangat mahal. Tak ramai orang boleh beli. Jadi masa tu semua syarikat telekomunikasi untung besar lah. Apa yang berlaku? Lepas tu Digi masuk. Sekarang ada banyak lagi, ada beberapa lagi yang masuk dalam pasaran. Jadi ada kebebasan keluar masuk dalam industri tersebut. Apabila industri itu tak firma dalam industri tersebut, masuk ke dalam pasaran dan dapat untung lebih normal, akan menggalakkan firma-firma lain masuk. Tapi masalah tidak semua firma boleh masuk. Kenapa? Kerana modal yang diperlukan untuk menyediakan kemudahan sarana telekomunikasi ini sangat mahal. Jadi modal yang diperlukan sangat tidak banyak firma yang masuk. Jadi kita dapati di Malaysia ni ada 4-5 syarikat je. Yang besar 3 yang utama. Maxis, Celcom, Maxis, Digi. Itu yang paling besar lah, yang setahu saya. Jadi terdapat kebebasan keluar masuk dalam industri tersebut. Keempat, kalau kamu perhatikan, dalam industri ni ada persaingan bukan harga. Apa maksudnya persaingan bukan harga? Dia bersaing tapi bukan untuk harga, dia masuk iklan. Ni banyak tiap kali telekomunikasi dia akan ada persaingan ini. Dan kita dapati sekarang ini macam-macam iklan. Kalau kita langgan macam Maxis, macam Digi, Celcom. Saya pakai Celcom. Jadi selalu dapat mesej. Tawaran itu, tawaran ini, tawaran itu, tawaran ini. Kalau pakai Maxis, Maxis pun ada. Banyak macam-macam tawaran dan sebagainya. Itu tawaran-tawaran itu bukan dalam bentuk harga. Itu sebenarnya dalam bentuk bukan harga. Iklan. Untuk menggalakkan kita menggunakan produk dia. Jadi inilah 4 perkara yang penting dan ciri-ciri firma dalam pasaran persaingan bermonopoli. Okey. Jadi saya padam ni semua.
Jadi dalam jangka pendek, firma dalam persaingan sempurna, dalam persaingan firma dalam pasaran bermonopoli boleh mendapat pertama untung lebih normal itu tengok balik pada keseimbangan firma monopoli. Dia boleh dapat untung lebih normal. Kedua, untung normal. Rajahnya sama dengan monopoli. Ketiga, mengalami rugi. Dia boleh mendapat tiga ni. Bentuk rajahnya semua sama dengan monopoli dalam firma firma monopoli. Saya tak payah sentuh balik pasal akan repeat. You tengok kuliah yang ke-35, 36 ada ditunjukkan ni. Okey. Sekarang saya nak tumpukan kepada jangka panjang. Firma dalam jangka panjang, saya lukis balik rajah ni, kuantiti, harga. Okey, dalam jangka pendek firma tu boleh dapat untung lebih normal. Apa yang akan berlaku? Macam di peringkat awal, Celcom dapat satu je company yang tawarkan perkhidmatan komunikasi mudah alih ni. Satu je Celcom. TM pun tak buat masa tu. Celcom je buat. Apa yang dia dapati? Harganya tinggi. Mahal. Itu sebab satu karakter dalam firma monopoli ini ialah harganya akan mahal. Keluarannya tak banyak. Apabila dia dapat untung lebih normal, maka kita dapati apa yang berlaku? Firma lain akan datang. Macam Maxis. Maxis bukan syarikat asal Malaysia. Maxis ada daripada Europe. Dia masuk dalam pasaran, bersaing dengan Celcom. Jadi sebahagian pasaran di Celcom dia ambil dan dia develop, masing-masing cuba develop saiz pasaran mereka sendiri. Jadi dalam jangka panjang apa yang berlaku ialah apabila firma tu dapat untung lebih normal, firma lain akan masuk. Jadi bilangan firma dalam pasaran akan lebih banyak, akan meningkat. Kalau dia mengalami kerugian, firma yang ada akan tarik diri. Jadi saiz pasarannya akan dikuasai oleh beberapa firma yang besar tadi. Jadi dalam jangka panjang, elok
Kalau LIC, kalau LIC ni adalah merupakan gabungan beberapa skill pengeluaran yang terdapat dalam jangka pendek. Saya ulangi lagi sekali. Ini adalah merupakan gabungan kelo-kelo kos purata jangka pendek bagi firma dalam firma tersebut lah. Cuma apa yang berlaku ialah, kalau kita ingat lagi, firma dalam pasaran sempurna, apa bentuk kelo permintaan dia? Kelo permintaan dia adalah andai kan, dalam jangka panjang firma ni kalau permintaannya landai kan? Okey. Firma monopoli apa? Firma monopoli dia satu firma dan itu juga industri. Jadi kalau permintaan pasaran bagi industri tersebut juga merupakan kelok permintaan bagi firma tersebut. Macam ni bentuk dia? Bentuk dia mencerun ke bawah daripada kiri ke kanan. Okey. Ni nampak beza dia, okey? Kalau permintaan yang dihadapi oleh firma pasangan sempurna, dia anjal sempurna, mendatar, dan kelo itu sama dengan kelo hasil purata dan juga sama dengan kelo hasil sud. Ni. Tapi bagi monopoli, dia adalah merupakan kelo yang mencurun ke bawah dari ke kanan. Ni kilo kos sud jangka panjang. Okey. Jadi firma itu dalam persaingan sempurna dikeluarkan di KC. Firma persaingan monopoli, iaitu satu firma tadi, kelo permintaannya turun ke bawah, dan apa yang berlaku kepada kelo hasil sudnya? Oh, ini bukan. Kelo permintaan firma dalam monopoli dalam kelo permintaan industri, kelonya mencurun ke bawah dari kiri kanan sama dengan kelo hasil purata. Dan kemudian kelo MR monopoli akan berada di bawah daripada kelo R. Tengok balik keseimbangan firma dalam monopoli. Dan dia akan mengeluarkan di sini. Kenaikan harga yang tinggi. Ini SC, HM, A, B, E, C.
Jadi apa yang berlaku di sini, iaitu firma monopoli ini akan mendapat untung lebih normal kan? Dalam jangka panjang, dalam pasaran bermonopoli oleh sebab terdapat kemasukan firma-firma baru apabila firma ini mendapat untung lebih normal, kita dapati bahawa kelok permintaan yang dihadapi oleh firma bermonopoli ini akan menjadi semakin landai. Katakan saya ambil contoh, ini dulu Atur. Brand yang pertama dulu Atur. Nombor dia 010. Dia monopoli. Harga yang dikenakan kepada perkhidmatan dia sangat mahal. Tak semua orang mampu. Orang tertentu je yang biniaga besar aja yang boleh mampu bayar. Saya tak ingat berapa, tapi memang mahal, sangat mahal. Saya pun tak mampu, saya tengok je. Orang yang dapat tu, dia punya yang ada perkhidmatan tu, bukan main lagak lagi. Oh, bangga. Pergi bank, saya tengok kalau duduk dekat bank tu, ada yang usahawan tu datang pikul dia punya telefon. Masuk bank. Apa telefon bunyi, satu bank dengar. Kuat. Wah, dia cakap kuat. Jadi kita tengok je lah. Jadi, dia monopoli, dia dapat untung lebih normal lah. Apa dia enjoy untung yang berlebihan ini? Apa yang berlaku? Firma lain akan tengok. Termasuklah firma daripada luar negara. Maxis akan masuk. Jadi Maxis akan beri persaingan kepada Atur. Bagaimana Atur dengan teknologi yang baru, orang tak memerlukan Atur lagi, tak bawa pikul bateri. Celcom ambil alih, jadi pakai Celcom, pakai telefon yang kecil. Dan masa tu kita dapati bahawa berlaku persaingan yang kuat. Apa yang berlaku ialah market pasaran yang dikuasai oleh Atur dan Celcom tadi. Atur tu dimiliki oleh Celcom, syarikat Celcom. Kelok yang permintaan Celcom akan menurun. Pasal ada persaingan. Pasaran ni sekarang diambil alih oleh, sebahagiannya diambil alih oleh Maxis. Nampak? Jadi apa yang berlaku sebenarnya di contoh ni? Iaitu kalau permintaan Maxis firma ini dia menurun. Dia menurun ke bawah, bergerak ke kiri, dan dia semakin landai. Semakin banyak firma tu masuk, firma tu akan, kalau permintaan dia akan semakin landai. Tapi tidak akan sama dengan firma dalam persaingan sempurna. Dia semakin, tengok dia akan menurun ke bawah dan semakin landai. Dan kita dapati bahawa ni Raja ni agak kompleks sikit pasal ada 3 pasaran yang saya lukis kat sini. Saudara-saudari kena ikuti pelan-pelan. Dan kalau hasil sud kalau hasil sud
bagi firma bermonopoli juga akan turun ke bawah. Kelandaiannya akan menjadi lebih landai berbanding dengan firma monopoli. Tapi tidak akan sampai sama dengan persaingan sempurna. Jadi kalau kita lihat rajah ini, firma persaingan bermonopoli, dia akan mengeluarkan di mana kilo LMC cost suit bersilang dengan kilo MR hasil suit firma bermonopoli. Ini MRBM saya tulis ni. Katakan dia masih lagi bersilang di sini. Tapi kamu tengok apa yang kamu tengok? Kilo garis harganya. Harga-harganya akan lebih rendah. Akan lebih rendah daripada harga yang dikenakan bagi servis yang diberi oleh firma monopoli tadi. Itu sebabnya pada hari ini kita dapati harga perkhidmatan yang dikenakan oleh syarikat telekomunikasi dari masa ke semasa semakin lama semakin turun. Dan sekarang ada dia berlawan ini. Sekarang ada package. Package yang RM100 sebulan, RM80 sebulan. Dan dulu saya punya pakai telefon Maxis mahal. Saya kena bayar dekat RM1,000 sebulan. Apabila saya tengok Celcom, dia ada package dia. Sebulan RM80. Saya tukar telefon. Jadi ini jadinya. Dan firma dalam bermonopoli jangka panjang dia akan dapat untung normal. Iaitu garis harga, garis keluaran bersilang dengan kilo permintaan firma bermonopoli. Harganya lebih rendah. Itu sekarang harga perkhidmatan telekomunikasi menjadi semakin rendah. Persaingan akan banyak dalam pasaran. Dan firma baru tak boleh masuk pasal dia dah semua dapat untung normal aja. Jadi kita dapati bahawa dalam jangka panjang firma dalam bermonopoli akan dapat untung normal. Dan keluarannya, kalau kes ini dia sama dengan keluaran yang dikeluarkan oleh firma monopoli lah. Tetapi kalau kita bandingkan dengan firma persaingan sempurna, keluarannya jauh lebih besar daripada firma monopoli dan bermonopoli. Itu dari segi keluaran. Jadi dari segi keluaran, saya ulang lagi sekali, firma bermonopoli mengeluarkan pengeluaran yang lebih rendah daripada firma dalam persaingan sempurna, dalam industri persaingan sempurna. Okey, yang kedua, perbezaannya. Firma bermonopoli mengeluarkan pada kilo kos purata jangka panjang yang pada titik minima. Ini yang paling cekap sekali. Tapi firma di bawah bermonopoli, dia mengeluarkan pada titik kilo AC, kos purata, sedang mencurun ke bawah. Ni nampak tu, dia nampak turun ke bawah ni. Jadi dia berada lebih di kiri daripada kilo AC yang minima. Maksudnya di sini apa? Firma bermonopoli
tidak mengeluarkan pada titik kecekapan yang maksimum. Dia berada pada kilo AC yang sedang menurun. Dan jangka panjang dia dapat untung normal. Tapi dalam jangka bagi monopoli lain, dia jangka panjang pun dia boleh dapat lebih normal. Kenapa dia dalam monopoli dia daripada persaingan tak ada. Tak ada persaingan di sini. Dia dapat untung lebih normal, orang lain tak boleh masuk. Satu, kerana mungkin modalnya terlalu besar, macam perkhidmatan tenaga kan, perkhidmatan elektrik, modalnya terlalu besar. Tak banyak firma boleh masuk, tak banyak usahawan yang boleh masuk. Yang kedua mungkin disebabkan oleh undang-undang. Kerajaan mengeluarkan undang-undang bahawa industri itu diserahkan semata-mata kepada TM. Okey. Macam satu lagi contoh monopoli lah. Macam Petronas dapat monopoli dalam cari gali minyak di Malaysia. Syarikat lain tak boleh masuk. Itu yang syarikat Petronas untung dia berpuluh bilion, bukan juta, bilion. Kerana itu melalui perundangan. Jadi dia boleh untung lebih normal dalam jangka panjang. Firma dalam persaingan bermonopoli dia dapat untung normal saja. Sama dengan firma dalam persaingan sempurna. Cuma bezanya ialah jumlah keluaran firma dalam bermonopoli lebih rendah daripada persaingan sempurna, dan firma bermonopoli mengeluarkan pada titik kecekapan yang sedang menurun. Dia tidak berada pada titik kecekapan yang maksimum. Banding dengan persaingan sempurna, dia berada pada titik kos purata yang minimum, dan inilah merupakan kecekapan yang maksimum yang boleh dilakukan oleh industri ini. Faham tak? Jadi saya bandingkan ini sekali, saya cerita tentang persaingan firma dalam jangka panjang, persaingan firma dalam persaingan bermonopoli dalam jangka panjang. Sekali saya bandingkan dengan firma monopoli dan persaingan sempurna. Faham? Faham literature kalau kamu faham ni, nanti kamu baca buku teks, mudah kamu dapat faham. Soal dalam rajah ni nak fahamkan dia agak kompleks sedikit. Jadi kalau kamu faham rajah ni, selesai. Mudah, ekonomi mudah. Okey. Jadi saya habiskan tajuk firma di pasaran persaingan sempurna, monopoli dan bermonopoli. Setakat tingkatan 6, saya ingat sampai situ je. 3 jenis firma tadi. Persaingan sempurna, monopoli, bermonopoli. Terima kasih. Selamat belajar.